Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tajuk faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan ciri-cirinya, iaitu sejarah 3 4 bab 5 Persekutuan Tanah Melayu. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pelajar akan dapat menerangkan faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan pelajar akan dapat menjelaskan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baiklah pelajar, mari kita fokus pada tajuk yang kita akan pelajari hari ini, iaitu faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Terdapat 4 faktor yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang pertama, penentangan orang Melayu terhadap nelayan Union. Yang kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Ketiga, sokongan pentadbir British. Dan keempat, dasar dekolonisasi British. Baiklah pelajar, mari kita huraikan keempat-empat faktor ini. Penentangan orang Melayu terhadap nelayan Union merupakan faktor yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Mari kita bincangkan. Faktor pertama yang membawa kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah penentangan orang Melayu terhadap nelayan Union. Orang-orang Melayu, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan Melayu serta UMNO telah berganding bahu membantah pelaksanaan nelayan Union. Dalam hal ini disebabkan oleh Melayu Union telah memberi kesan yang buruk kepada Raja-Raja Melayu dan juga orang-orang Melayu. 2 orang ahli Parlimen British iaitu Gammon dan juga Reed William telah menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap nelayan Union. Mereka telah melaporkan hasil tinjauan tersebut kepada ahli Parlimen sekembalinya mereka ke Inggeris. Manakala cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO turut menyumbangkan kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Malcolm McDonald dan juga Sir Edward James telah mengadakan perundingan dengan Majlis Raja di Kuala Kangsar. Tujuan pertemuan itu adalah untuk mengatasi konflik masyarakat Melayu dengan kerajaan British berhubung dengan isu nelayan Union. Antara cadangan Majlis Raja ialah 1. Penubuhan persekutuan adalah bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Kedua, perjanjian baru adalah untuk menggantikan Melayu Union. Ketiga, jawatan Pesuruhjaya Tinggi adalah untuk menggantikan Gubernur. Dan keempat, Raja berkuasa dalam perundangan. Dan akhir sekali, perkataan dengan negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baru. Di samping itu, sokongan pentadbir British juga membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Mari kita bincang. Para pentadbir British telah menyokong penubuhan konsep persekutuan kerana mahu mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan di Tanah Melayu. Para pegawai British yang telah menyokong termasuklah Sir Edward James, Malcolm McDonald, Sir Ralph Horne, Gammon, Nuthbot, Roland Brendel, Lion Hand dan saudara Adam. Beberapa pertemuan telah dilakukan
antara British dengan orang-orang Melayu. Antaranya pada Julai 1946, British telah memberi peluang kepada UMNO yang diwakili oleh Datuk Onn Jaafar dan Raja-Raja Melayu untuk membukakan cadangan di Tin House terhadap penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Manakala dasar dekolonisasi British turut membawa kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pada bulan Ogos 1941, Piagam Atlantik telah diisyaratkan oleh PBB. Piagam ini telah dirangka oleh British dan juga Amerika Syarikat. Prinsip Piagam Atlantik berkaitan dengan matlamat pelantidakan untuk dunia selepas berlakunya peperangan supaya tiada lagi perluasan wilayah. Itu British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh PBB melalui Piagam Atlantik yang telah dirangka oleh British sendiri. Setelah kita mempelajari faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, kali ini kita akan membincangkan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Terdapat beberapa ciri, iaitu pertama, aspek pentadbiran; kedua, kuasa Raja-Raja Melayu; ketiga, aspek perundangan; dan juga aspek kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu. Dalam aspek pentadbiran, Persekutuan telah dibentuk menerusi gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat. Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Manakala kerajaan Persekutuan diketuai oleh seorang pesuruhjaya tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Seterusnya, kerajaan Persekutuan bertanggungjawab dalam hal keuangan serta hal lain yang mempunyai kepentingan bersama. Seterusnya, Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan dibentuk bagi membantu pesuruhjaya tinggi British. Majlis Mesyuarat Persekutuan mengandungi ahli rasmi dan ahli tidak rasmi. Ahli tidak rasmi pada peringkat permulaan telah dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Ahli Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada pelbagai kaum. Seterusnya, ciri yang kedua ialah berkaitan dengan kuasa Raja-Raja Melayu. Sebuah Majlis Raja-Raja telah dibentuk untuk membolehkan Raja-Raja Melayu memberikan pandangan dalam perkara yang tertentu. Di peringkat negeri pula, Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Dalam aspek perundangan pula, Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan mencakupi hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan juga percukaian. Rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Dalam aspek
kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu, terdapat dua jenis kewarganegaraan, iaitu secara kuasa undang-undang dan kewarganegaraan secara pendaftaran. Jenis kewarganegaraan secara kuasa undang-undang. Jos Solai hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Pemohon yang lahir di luar negeri, ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum semasa atau selepas tarikh Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, rakyat raja dan mereka yang telah terasi memahami adat resam dan bertutur bahasa setempat boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Rakyat raja ialah orang Melayu dan orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Seterusnya, rakyat British ialah mereka yang lahir di Melaka, Pulau Pinang dan mana-mana tanah jajahan British yang lain. Jenis kewarganegaraan secara pendaftaran. Mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermafsalkin selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari hari permohonannya. Seorang itu juga perlu mempunyai tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta bersetuju taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Setelah kita mempelajari faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dan juga ciri-cirinya, dapatlah kita simpulkan bahawa di sini bantahan orang Melayu terhadap Melayu Union dan cadangan Raja-Raja Melayu supaya Melayu Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu telah mendapat perhatian dan simpati daripada pentadbir British. Melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, Raja-Raja Melayu diberi kuasa semula. Selain itu, Tanah Melayu mendapat taraf naungan dan syarat kewarganegaraan telah diperketatkan. Oleh itu, saya berharap pelajar dapat mengulang-kaji tajuk ini selepas habis pembelajaran kita. Sekian, terima kasih.